Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Apa khabar semua? Kita bertemu pada malam ni, pada hari Jumaat malam Sabtu. Hari ni kita buat ad hoc aje lah, main terus live gitu je kan. Saya pun tak ada, initially tak ada plan tadi, letih rasa. Tapi lepas isyak rasa tak tahu nak buat apa. Jadi teringat pula nak bersembang-sembang lah. Kita sembang-sembang. Malam ni kita sembang-sembang. Tajuk live kita malam ni lah sembang-sembang karbohidrat. Kan? Sebab sebelum ni lah saya cerita pasal lemak sihat, pasal lemak. So malam ni kita cerita pasal karbohidrat. Okey. Yang mendengar kat luar tu okey tak? Ni volume dia, suara okey? Kalau okey cakap okey ya. Okey. Ya, okey. Minta komen sikit. Kalau okey, cakap okey. Kalau tak, sambung di situ. First kita nak cerita pasal karbohidrat. Sebab apa? Banyak orang masih confused tentang karbohidrat kan. Sebab rasa ramai yang tak faham isu karbohidrat ni apa kan. Saya selalu terangkan pasal minyak. Waalaikumsalam warahmatullahi kan. Saya jarang nak cerita pasal karbohidrat, ini lagi cerita pasal karbohidrat kan. Sebab kita kena faham, karbohidrat pun macam lemak juga. Dia ada karbohidrat sihat, dia ada karbohidrat tak sihat. Nak memahamkan antara kedua-dua ni yang penting sekali kan. Sebab dalam konsep yang saya selalu ajar, low carbs high fat diet, itu kaedah pemakanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Kita sebenarnya bukan menolak karbohidrat sebab tu kita hanya merendahkan dia, kita kurangkan dia. Itu konsep dia. Dan saya sebenarnya antara semasa saya banyak belajar pasal nutritional medicine ni, banyak belajar tentang jenis-jenis diet lah kan. Antaranya diet yang dipanggil sebagai ketogenic diet, diet yang dipanggil sebagai paleo diet, diet yang dipanggil sebagai carnivore diet. So apa benda ni semua? Ketogenic diet ni sebenarnya pengambilan karbohidrat dia sangat rendah, kurang dari 10% kan. Dan dia tidak ambil langsung biji-bijirin lah. Biji-bijirin macam berat, nasi, gandum ni memang tak ada lah kan, memang tak ada ambil. Lagi satu dipanggil paleo diet ni, dia hanya fokus pada pengambilan buah-buahan dengan daging saja kan. Sebab dia seolah ikut kaedah pemakanan orang-orang zaman batu dulu lah, paleo lah konon kan. Lepas tu lagi satu kaedah dia panggil sebagai kaedah pemakanan carnivore. Carnivore ni sebenarnya berdasarkan pemerhatian tentang pemakanan orang-orang di Eskimo, orang Eskimo lah, orang-orang di Kutub Utara ni kan. Orang Inuit sebenarnya panggil, orang Inuit kita panggil Eskimo lah. Yang mana dekat sana memang tak ada tumbuh-tumbuhan, yalah, mana ada pokok rambutan dekat Kutub Utara kan. So apa yang dia makan sebenarnya, dia makan inilah, dia banyak makan haiwan, terutama haiwan yang ada kat sana lah kan. Maksud dia makan anjing laut, dia makan ikan, dia makan ikan paus, jenis-jenis macam tu lah. Mana dia bukannya jenis makan macam kat kita kat sini. Jadi berdasarkan dia tengok orang-orang Eskimo ni tak ada penyakit jantung dan sebagainya kan. Jadi keluarlah teori tentang carnivore diet. Maksudnya dia orang ni hanya makan daging je. Daging, ikan, telur itu saja. Dia tak makan sayur pun tak makan, buah pun tak makan kan. Jadi banyak dia orang punya mazhab pemakanan ni ada. Carnivore, paleo, keto. Padahal satu lagi low carb high fat diet yang dipanggil sebagai Mediterranean diet lah. Mediterranean diet ni dia ambil bijirin, tapi dia orang banyak lebih pada gandum, barley dan sebagainya lah. Dia lebih orang di kawasan Mediterranean sana, tapi bijirin yang dia ambil adalah dalam konteks yang high fiber lah, whole grain. Dia orang masih makan gandum, dia orang masih makan, tapi semua yang whole grain. Dan didapati dia orang juga sihat kan. Jadi mana Mediterranean tu bagus. Dan saya baca satu kajian yang menunjukkan perbandingan antara pemakanan kaedah Mediterranean dengan pemakanan dengan kaedah ketogenik, akhir selepas 3 tahun sama je. So saya kata, buat apa aku nak pergi penat-penat buat ketogenik yang tak boleh nak makan nasi tu kan. Maka saya fikirkan apa kaedah, sebab Mediterranean ni dia punya main minyak dia adalah minyak zaitun. So di Malaysia ni saya fikir apa kita punya main minyak kita sebenarnya adalah minyak kelapa kan. Kita banyak makan santan. So disebabkan tu saya fikir sebenarnya kaedah yang lebih sesuai yang boleh diamalkan oleh orang Malaysia ialah pengambilan low carbs high fat diet dengan mengutamakan lemak daripada kelapa, santan lah. Dan juga kita ada satu lagi lemak kat Malaysia ni ialah minyak kelapa sawit.
Yang kedua-dua ni saya tengok bagus. Sebab tu saya come up with low carbs high fat diet yang saya tulis dalam buku saya ni. Low carbs high fat diet Melayu. Saya tak seorang dia yang create benda tu, iaitu low carbs high fat diet Melayu. Apa tak? Sebab saya rasa pemakanan orang-orang Melayu dulu sebenarnya sangat sihat, sebab kadar penyakit-penyakit kronik zaman dulu hampir kosong. Diabetik sebelum tahun 1900 ialah 0.02%. Kosong lah tu, hampir kosong. Sikit sangat orang kena, itu pun mungkin type 1 lah. Itu je konsep dia. Jadi sebab tu saya menolak ketogenic diet. Jangan ingat saya promote low carb high fat diet tu saya cakap pasal ketogenic. No, I'm not talking about ketogenic diet. I'm talking about low carb high fat diet Melayu. Nak tahu kena baca buku saya lah. Saya create another one. Sebab tu saya create saya punya model pinggan sihat sini yang saya meletakkan nasi. Kan? Sebab salah satu lagi sebab kenapa saya masih lagi memandang pengambilan nasi tu adalah lebih baik, sebab nasi ialah biji-bijirin. Kalau dalam bahasa Arab ni dipanggil sebagai habba. Kan? Habba. Jadi kalau kita baca surah Yasin ni, kita baca surah Yasin. Dalam surah Yasin mengatakan ayat 33 kan. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba. Maksudnya Allah mengatakan bahawa tanda-tanda kekuasaan Allah ialah bumi yang mati dan aku hidupkan, daripadanya aku keluarkannya habba famin huyakulun, dan daripada habba tu kamu makan. Allah suruh kita makan habba, iaitu biji-biji itu. Makan nasi itu tidak menyalahi Al-Quran. Jadi pandangan yang menolak pengambilan biji ini saya tolak berdasarkan ayat tadi. Saya rasa kaedah yang diajar Al-Quran adalah yang terbaik. Kita sebagai orang Islam, kita yakin Al-Quran adalah panduan yang terbaik. Kan? Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat pertama alif lam mim zalikal kitab la raiba fih. Sesungguhnya kitab Al-Quran ni tiada keraguan di dalamnya. Sebab itu kita kena percaya dengan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran menekankan pengambilan karbohidrat. Karbohidrat yang Al-Quran sebut, karbohidrat yang Al-Quran sebut ialah buah-buahan, sayuran dan bijirin. So sepatutnya diambil. Sebab itu bila saya tengok kajian-kajian yang di kawasan-kawasan blue zone. Blue zone dalam dunia ni ialah kawasan-kawasan di mana kawasan tu orang dia hidup lebih dari 100 tahun. Mana orang panjang-panjang umur lah. Kan? 100 tahun tu common. Antara blue zone yang di dunia ni ialah di Okinawa. Dan bila kita lihat kaedah pemakanan orang Okinawa masih makan nasi. So makan nasi bukan sesuatu yang berbahaya pada kesihatan. Asalkan kita tahu kaedah dia. Kat mana kita nak nilai nasi tu, itu yang nak cerita orang ni kan. Kalau orang Okinawa yang boleh hidup sampai 100 tahun makan nasi, apa masalah dia makan nasi? Kalau ikut orang nenek moyang kita dulu pun panjang-panjang buat umur dia kan. Cuma kalau masa dulu kalau dia orang meninggal pun sebab jangkitan, penyakit akibat jangkitan, mungkin sebab berperang, sebab jatuh pokok, mungkin benda-benda macam itulah. Tapi tak ada yang mati orang untuk nenek moyang kita dulu sebab kena macam manis, kaki kena potong, buah pinggang rosak, tak ada. Itu semua berlaku sekarang kan. Jadi jangan kita salahkan nasi, sebab orang tua-tua dulu pun makan nasi. Orang Melayu makan nasi sejak dia Melayu lah kan. Tapi kaedah orang dulu makan nasi tak macam kita. Sebab zaman tu nak makan nasi kena tanam, kena ada sawah sendiri. Kalau nak beli tu agak susah, tak macam sekarang lah kan. Tak semua orang boleh beli. Mungkin orang kaya-kaya yang ada sawah bergelung-gelung tu mungkin dia jual lah. Tapi kalau orang yang biasa yang ada sawah, dia kangkang sekera sawah dia tu, itu dia lah sumber nasi dia untuk setahun. Jadi dia takkan makan banyak-banyak. Itu je kan. Jadi dia melebihkan pengambilan makanan-makanan yang lain untuk mengenyangkan dia, sebab dia ada ulam, dia ada makan sayur-sayuran kan, dia ada makan lauk-lauknya. Macam itulah. Kadang-kadang ada hari-hari tak makan nasi, kita makan keledek. Ada hari-hari kita tak makan nasi, kita makan ubi kayu. Ada masa makan pisang muda dan sebagainya, pisang bakar dan sebagainya. Ini adalah kaedah pemakanan orang dulu-dulu. Sebab saya banyak baca buku-buku sejarah-sejarah Melayu dulu, macam mana cara dia orang makan. Dia pun zaman dulu pun ada goreng pisang. Ada kisah-kisah dia macam dulu orang makan goreng pisang, goreng keledek dan sebagainya. Dan kalau kita tengok orang Okinawa tu sendiri, dia orang juga makan keledek. Nampak tak? So makan keledek adalah satu sumber-sumber karbohidrat yang sihat walaupun dia berkanji. So jangan kita menolak karbohidrat. Sebab terbukti berdasarkan tadi yang saya cakap tu, Okinawan people boleh hidup lebih daripada 100 tahun dalam keadaan sihat. Of course orang Okinawa ni salah satu tabiat dia ialah dia suka bersenam sehingga umur tua. Maksudnya orang Okinawa ni praktis karate. Dia karate kan. Lepas tu dia orang perempuan di Okinawa ni banyak yang suka pergi menyelam dalam laut.
cari makanan laut, dan dia orang makan makanan-makanan yang fresh dari laut lah, yang mana makanan dia sangat tinggi dengan omega 3. Nanti saya bercakap tentang isu minyak-minyak omega 3 dan sebagainya dari sumber laut. Itu antara sumber-sumber yang baik, sebab minyak-minyak omega 3 kan ni semua adalah minyak-minyak yang anti keradangan. So itu konsep asal dia, mana kita mempertimbangkan dari aspek bagaimana karbohidrat tu kesannya kepada keradangan dalam tubuh. Dan berdasar kajian yang ada, karbohidrat sebenarnya yang tidak menyebabkan keradangan ialah karbohidrat asli, kan, seperti bijirin asli yang lengkap dengan seratnya, dengan vitamin dia, termasuk buah-buahan dan sayuran. So karbohidrat yang menyebabkan keradangan ialah karbohidrat proses. Itu yang dibuat tepung gandum tu. Dari tepung gandum dibuat macam-macam makanan lain, macam biskutnya, macam buat keknya, buat roti putihnya, kan, buat mi kuning dan sebagainya. Inilah yang saya selalu sebut ulang-ulang, makanan proses. Sebab makanan ni tak ada di zaman dahulu. Makanan tu hanya ada selepas era industri, selepas tahun 1900. Jadi itu yang jadi masalah. Sebab tu yang jadi masalah, sebab kita banyak sangat makan karbohidrat jenis tu. Bila kita makan karbohidrat yang halus, disebabkan dia punya butiran dia dah sangat, kalau tepung gandum sangat-sangat halus. Karbohidrat ni apa sebenarnya karbohidrat? Dari segi sains apa karbohidrat? Nak faham. Karbohidrat sebenarnya adalah rantaian monosaccharide. Faham tak? Dia bahan dalam grup karbohidrat yang paling asas dipanggil sebagai monosaccharide. Saccharida, cakap Melayu. Monosaccharida. Jika monosaccharida ni ikat dua, dia dipanggil sebagai disaccharida. Jika diikat lebih pada 3, dipanggil sebagai oligosaccharida. Kalau lebih panjang daripada itu, 10 atau 15 dan ke atas, dipanggil sebagai polysaccharida. Itu asas yang kena faham. Go back to science. Ingat belajar balik pada sains sekolah dulu. Ingat monosaccharida ada 3 jenis. Glukosa, kan, fruktosa dan galaktosa. Bila glukosa campur fruktosa, itu nama dia sukrosa, atau nama lain sukrosa adalah gula pasir. Nampak tak? So gula pasir ialah disaccharida. Dia adalah termasuk dalam kategori karbohidrat. Tapi sebabkan dia hanya 2 saja monosaccharide, bila dimakan dia cepat terpisah antara glukosa dan glukosa. Sebab tu dia glycemic index dia tinggi. Dan glukosa tu akan, kalau kita makan gula secara berlebihan, kan, secara berlebihan, itu isu dia. Konsep dia lah berlebihan. Nampak tak? Isu dia, ingat, berlebihan. Bukan tak boleh makan langsung. Jangan anggap gula tak boleh makan langsung. Dia bukannya haram najis macam babi tu, tak, kan? Dia boleh dimakan dalam jumlah yang sedikit, tak ada masalah. Sebab tu gula masih ada dalam buah-buahan, gula masih ada dalam madu yang disebut juga dalam Al-Quran. Tapi kalau berlebihan yang jadi masalah. Sebab rules dalam Al-Quran ni mudah. Satu, makanan tu perlulah halalan tayyiban. Dia kena halal dan juga sihat. Rule nombor 2 ialah wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan boleh, minum boleh, tapi jangan melampau. Sebab masalah gula, penggunaan gula dalam masyarakat kita adalah melampau. Kan? Kalau ikut kajian, melebihi daripada 50 sudu, ada yang mengatakan sehingga 100 sudu gula sehari. Itu yang masalah dia. Itu yang nak kena faham karbohidrat. Bila kita ambil karbohidrat proses, apa yang jadi? Disebabkan dia sangat halus, dia sangat cepat menjadi glukosa dalam darah. Bila karbohidrat itu sangat cepat dihadamkan menjadi glukosa, itu yang dipanggil sebagai glycemic index. So istilah glycemic index tu nak kena faham. Apa maksud glycemic index? Maksud glycemic index adalah kadar penggulaan. Berapa cepat lepas kita makan karbohidrat, dia jadi gula dalam darah. Kalau kadar penggulaan tu sangat cepat, itu yang jadi masalah. Sebab bila gula naik dengan tinggi, body respon. Apa respon tubuh kita? Dia akan keluarkan banyak insulin. Bila insulin ni keluar, dia akan ambil all this glukosa, letak dalam sel, hantar dalam sel. Tapi bila nak masuk sel, dia kena ikut insulin receptor. Ada pintu dia. Pintu dia nama insulin receptor, sebab insulin akan buka pintu tu, tolak glukosa tu masuk. Macam tu lebih kurang. Jadi bila kita banyak makan karbohidrat yang berglycemic index tinggi, macam gula, macam tepung gandum tadi, kan, macam makanan-makanan proses yang kita makan, gula kita akan shoot up sangat tinggi, shoot. Itu yang dia glycemic index tinggi. Jadi insulin akan keluar dengan banyak. Untuk sekejap tak ada masalah.
Tak ada hal, itu normal respon. Tapi kalau day in day out, setiap hari, setiap masa, bertahun-tahun sampai 10, 20 tahun, ini dia jadi, lama-lama pintu yang mana insulin tu rosak, insulin reseptor tu mula gagal berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Itu yang dipanggil sebagai insulin resistant. Maksudnya insulin resistant berlaku akibat pengambilan karbohidrat berglycemic index tinggi secara berlebihan dan berterusan dalam tempoh yang lama. Yelah, kita dah seawal bayi lagi dah makan gula, dah makan makanan proses, kan? Bagi makanan bayi dalam tin tu, itu semua gula dan makanan proses. Kita bagi. Jadi kanak-kanak ni makan sampai dewasa, dah biasa pula makan pula lagi kan, segala-gala kuih, roti canai, mi segera, apa, biskut, siap bekal biskut lagi anak pergi hantar anak sekolah, bagi biskut lagi. Anak tu bantai biskut dengan ada krim kat tengah. Kalau bekal roti, dah lah roti putih, letak jam pula tu, ada gula lagi. Wah, kita rasa wah bagus, sihat. Karbohidrat. So bila anak ni membesar, dalam umur 30-an dia dah mula ada masalah rintangan insulin, dan tanda-tanda awal rintangan insulin adalah berat badan yang berlebihan. Sebab tu obesiti menjadi satu masalah di Malaysia, kan? Lebih dari 50% penduduk kita ada masalah obesiti akibat masalah rintangan insulin atau insulin resistant. Dan jika keadaan tu masih berterusan, masih kita tak faham konsep pengambilan karbohidrat sihat, kita masih lagi mengambil karbohidrat secara berlebihan, akhirnya kita akan develop diabetes. So that's what obesity dengan diabetes ialah benda yang punca dia sama. Sebab tu akhirnya saintis mula coinkan kedua-dua benda ni. Dia coinkan dua-dua, diabetes dan obesity, sebagai diabesity. Jadi itulah sebenarnya masalah dia. So that is the reason kenapa obesity dan diabetes menjadi sangat teruk zaman sekarang. Kat Malaysia kita boleh tengok evidence by apa statistik data yang ada. Punca dia ialah kerana karbohidrat proses. Itu nak belajar mana ni. So kita sembang karbohidrat, itulah saya nak cerita. Sebab tu by nature, apa yang Allah jadikan, karbohidrat yang Allah jadikan, Allah sentiasa letak dalam karbohidrat tu serat. Dalam padi Allah letak serat, kan? Dekat bawah dia punya sekam tu. Orang zaman dulu kalau nak jadikan padi kepada beras, dia cuma gunakan lesung kayu tu, ketuk kan. Bila dia ketuk tu, yang pecah ialah sekam saja. Jadi beras yang terhasil masih lagi mempunyai lapisan bran, dia panggil bran the bran layers. Yang di bawah tu ada vitamin yang itu juga bertindak sebagai serat, dan itu dipanggil sebagai brown rice. Itu yang kita panggil brown rice tadi. So brown rice mempunyai serat, sebab tu brown rice lebih sihat dan bervitamin dan juga berglycemic index rendah sebab faktor serat. Itu konsep dia. Itu yang nak dibagi faham. Sebab tu pentingnya pengambilan serat. Tapi kita sekarang makan nasi putih, mana lapisan bran tadi, lapisan serat tu dah dibuang. Seiring dia buang lapisan serat tu, dia buang dengan vitamin-vitamin dia sekali. Jadi beras putih vitamin tak ada. Kau tak percaya? Tengok beli beras tu, tengok kat bungkus beras, plastik beras tu, kalau beras putih, dia tengok tak dekat situ dia tulis berapa vitamin A, dia vitamin B, dia vitamin apa vitamin ada tak? Tak tulis. Tapi cuba you beli brown rice, dia siap tulis lagi berapa vitamin B berapa, vitamin E berapa, vitamin E, semua siap komplit dengan serat dia berapa. So ada berdasarkan kajian, masyarakat zaman sekarang ni pengambilan serat kita sangat rendah, kan? Lebih kurang 11 gram je sehari. Dan keperluan serat sebenarnya dalam sehari ialah lebih dari 30 gram. Maknanya pengambilan serat kita 3 kali ganda lebih rendah, about 30% saja. Tak cukup. Dalam tu berdasarkan data statistik Kementerian Kesihatan sendiri, penduduk Malaysia 95% tak makan sayur dengan buah. Sayur dengan buah, dua karbohidrat yang sihat, tak makan. 95% tak makan. And then tak pelik lah kat Malaysia ni diabetik tinggi, obesity tinggi, sakit jantung tinggi, darah tinggi. Kan? Semuanya tinggi kan. Masalah. Itu jadi masalah. Bila dah ada penyakit kronik-kronik ni semua, immune system dah jadi lemah, kena COVID, ini kita tengok kadar kematian sangat tinggi. Hari-hari saya tengok berita tadi, dia mentang apa? Kadar kematian akibat COVID adalah tertinggi dengan comorbidity. Maksudnya orang-orang yang meninggal akibat COVID selalunya ada comorbidity, ada penyakit lain. Dan salah satu penyakit yang utama yang menyebabkan kematian tu adalah diabetes dan obesity.
Itulah cerita dia. Nampak tak? Itu yang kita kena faham. So dalam pemilihan karbohidrat, dalam konsep low carbs high fat diet, kita masih boleh makan karbohidrat, maka kita kena ambil karbohidrat yang rendah glycemic index dan tinggi serat. So tapi doktor, saya nak makan brown rice ni masalah. Orang cakap, doktor saya nak makan brown rice ni problem sikit lah. Kenapa? Tak sedap doktor, rasa kasar. Lepas tu rasa ya Allah. Itu komplain yang biasa saya dengar lah. Saya cakap sebab tu saya masih lagi cakap, you boleh makan. Dulu saya suka memang suka karbohidrat, saya suka ambil kat brown rice. Saya pun masa tu 100% brown rice. Tapi lepas tu saya mula belajar tentang satu benda yang dipanggil sebagai saya mula baca-baca kajian lah tentang dipanggil sebagai resistant starch. Dan kajian tu sangat menarik pada saya. Macam quite interesting bila saya tahu bahawa ni karbohidrat ni yang berkanji ni, kanji dalam tu kita boleh convert dia menjadi satu benda yang dipanggil sebagai resistant starch. Baru saya faham. Kanji ni boleh berubah jadi resistant starch. What is resistant starch? Baru saya realize resistant starch ni ialah kanji yang tidak boleh dihadamkan. Sebab dia panggil resistant. Maksud resistant ni tidak boleh dihadamkan. Kanji yang tidak boleh dihadamkan. Dia ada 4 jenis rupanya. Ada type 1, type 2, type 3 dan type 4. Type 1 yang memang ada semula jadi dalam berah macam brown rice tadi, memang dah ada dalam tu. Type 2 yang ada dalam buah-buahan yang muda dan juga biji-biji buah-buah. Macam buah-buah muda macam pisang hijau, pisang kita buat pisang tanduk, pisang nangka, pisang nipah tu semua. Type 3 ialah bila kanji tu dimasak dengan lemak. This very interesting finding, yang mana bila saya baca dan saya faham ilmu tu, saya rasa this is my answer. Macam mana kita nak boleh makan nasi putih tapi kita mempunyai serat dalam nasi tu. Itu yang saya happy tu. Dan baru saya realize sebenarnya tok nenek moyang kita dah lama buat benda tu. Bila dia masak nasi, dia letak santan. Nama dia nasi lemak. La ilaha illallah, baru aku tahu nasi lemak tu rupanya sihat. Barulah saya faham kenapa nasi lemak. Sebelum saya ada baca bahawa nasi lemak ni semua low GI, tapi kenapa dia low GI saya kurang faham. Lepas tu baru saya faham, rupanya dia low GI because of the resistant starch. Jadi makna dia, itulah rahsia dia sebenarnya. Kita nak makan nasi untuk menurunkan GI dia, dalam masa yang sama kita dapat serat dalam bentuk resistant starch. Masak nasi dengan minyak. Ada banyak kaedah masak nasi dengan minyak, kan? Nak menurunkan GI nasi ada 2 kaedah masak sebenarnya, bukan hanya dari segi masak dengan minyak tadi. Ada lagi satu kaedah dipanggil cara masak nasi rebus. Ini banyak diamalkan oleh orang-orang di India. Saya dulu belajar di medical di Manipal, India, di selatan India, di daerah Manipal dalam negeri Karnataka. Kerana 3 negeri di selatan India ni, Karnataka, Tamil Nadu dan juga Kerala ni, dia memang makan nasi. Jadi kaedah dia orang makan nasi di sana, dia rebus dulu beras tu dengan air yang banyak, lepas tu dia buang air tu, dan lepas tu dia masak semula dengan air yang secukupnya lah. Jadi air nasi tu fluffy dan kanji tu dibuang. Jadi secara masakan cara tu akan menurunkan GI, tapi dia hanya turunkan GI, tapi dia tidak mengubah kanji dalam tu menjadi resistant starch. So bila saya balik Malaysia, saya tengok orang Malaysia banyak masak nasi guna minyak. Sama ada dia orang buat nasi minyak, orang buat nasi biryani, orang buat nasi ayam, atau orang buat nasi lemak. Dan di Pantai Timur orang buat nasi dagang, kan? Jadi saya kata baguslah idea ni. So actually that is why kenapa orang dulu, orang Melayu sejak dari zaman dahulu lah, kalau kita baca sejarah-sejarah Melayu, dari segi hikayat Hang Tuah ke, Sulalatus Salatin ke, hikayat Berumah Wangsa, memang orang Melayu makan nasi. Kenapa zaman dulu tak ada diabetes? Kalau you nak salahkan nasi sebagai punca diabetes. Yang orang dulu tak makan ialah gula. Tapi gula ni satu masalah dia. Kita masuk bab gula pula. So nasi dah settle, faham konsep makan nasi yang sihat, turunkan GI, tambahkan serat, kan? Dari konteks gula pula, isu utama gula ialah sebab dia disaccharide. Dia adalah ikatan 2 monosaccharide, iaitu fruktosa dan glukosa. Yang mana yang lebih berbahaya antara kedua ni adalah fruktosa. Sebab fruktosa dalam jumlah yang sedikit, dan jika diserap secara perlahan-lahan dia tak ada masalah. Sebab itu pengambilan buah-buahan dalam jumlah yang sederhana. Ini mengikut saranan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran cakap wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum, tapi janganlah berlebih. Kan? Sebab buah walaupun ada gula fruktosa, dia ada serat. Tu kena ingat, serat tu akan menyebabkan penyerapan fruktosa tu menjadi perlahan. Tapi kan, fruktosa ni adalah satu bahan monosaccharide yang tidak boleh dihadamkan dalam usus. Dia perlu dibawa ke hati kita. Dibawa ke hati, dalam hati dia akan melalui proses.
untuk penghadaman, akhirnya menjadi gula. Sebelum jadi gula dia akan disimpan sebagai glycogen dulu lah, sebagai simpanan. Tapi nak kenapa dia dibawa ke hati. Jadi bila dibawa ke hati, hati kita ada limit dia. Hati kita ada banyak fungsi, beribu-ribu fungsi. Antara fungsi dia lah metabolisme fruktosa. Masalah dia bila you makan gula sampai 100 sudu. Jadi berlaku kebanjiran fruktosa tu. Fruktosa tu berlambak-lambak masuk dalam liver, menyebabkan liver tu tak sempat nak metabolize. So bila dalam keadaan macam kita bila air ni bila mengalir dalam sungai dalam keadaan flow yang biasa, tak ada masalah, kita tu boleh mandi, boleh ambil air tu pun bersih. Tapi tengok yang berlaku di Yan baru ni kan, air daripada gunung Jerai tu turun rau macam tu kan, apa jadi banjir habis seluruh kawasan tu, habis rumah runtuh, apa runtuh segala-gala ni, rosak dan sebagainya. Macam itulah berlaku bila bantai makan fruktosa banyak-banyak. Macam berlaku kepala air, fruktosa masuk kat you punya liver, masuk kat hati kita. Jadi tak sempat dia nak proses, dia nak buat macam mana. Dia just convert saja fruktosa tu menjadi lemak. Itulah berlakunya masalah yang dipanggil sebagai hati berlemak. So maksudnya orang yang ada masalah hati berlemak bukan sebab dia makan lemak. Ini satu mitos yang nak dibetulkan. Yang sayang ni banyak ni datang daripada ahli perubatan juga ni, doktor-doktor yang cakap ni, sebab dia orang pun tak boleh belajar. Sebab saya tahulah, saya kan doktor dulu, masa zaman dulu saya pun tak reti kan. Jadi maksud dia, punca hati berlemak ialah berlebihan fruktosa. Dan tak pelik lah sebab penduduk Malaysia makan sampai 100 sudu kan. Lepas tu bandai segala-gala ni, kalau saya tengok makanan-makanan yang dijual di pasaran lah, ya Allah, gula dia ya Rabbi ya salam lah kan. Kalau fikir teh tarik tu pun dah 12 sudu. Kalau bubble tea tu segala-gala gula dia terang banyak-banyak. Tak pelik orang Malaysia ni minum sampai 100 sudu. Nampak tak? Itu yang sebenarnya yang jadi masalah. Bila terlampau banyak gula kita makan, dia jadi satu kepala air, bayangkan air masuk dalam kita punya liver tak sempat nak proses, dia tukar dia lemak lah, ada masalah hati berlemak. Bila dah mula berlaku hati berlemak, dia ada dua masalah. Yang pertama sekali, asid urik akan meningkat. Nama penyakit tu gout. So itulah sebabnya gout dikatakan daripada gula. So kalau ada gout, berhenti gula lu bang. Bukan sibuk berhenti sotong udang. Memang itu masa tengah ada gout boleh kena berhenti lah, sebab dua-dua tu memang tinggi urin. Tapi asas dia kena berhenti dulu gula ni. Faham? Lagi satu pathway yang dilalui oleh fruktosa yang berlebihan tadi, dia akan diproses, proses yang dipanggil sebagai de novo lipogenesis. Yang mana de novo lipogenesis ni ialah proses penghasilan lemak dari sumber bukan lemak. Itu cakap tu. Sumber bukan lemak dia fruktosa. Fruktosa tu jadi lemak. Proses ni nama de novo lipogenesis. Kat mana lemak tu depositkan? Dia deposit dalam sel-sel hati. Sebab tu dia dapat hati berlemak. Dan tanda-tanda dia lah, you punya paras triglyceride. Triglyceride, kalau kita buat ujian kolesterol tu, total kolesterol, HDL, LDL, selalu bacaan dia panggil triglyceride. Triglyceride tu akan tinggi. So sebab tu saya tahu sebenarnya kalau orang datang jumpa saya, bila follow up, bila saya tengok paras triglyceride tinggi, saya tahu dia makan gula ataupun dia makan fruktosa berlebihan. Kadang-kadang dia tak aku. Tapi saya cakap, kalau report card you dah datang jumpa saya merah, you jangan mengaku you belajar lah. Mesti tak belajar ni. Itu konsep dia. Itu yang kita kena faham. Sebab tu dalam menyelesaikan masalah, macam mana kita nak selesaikan masalah? Sebab tu saya tulis buku ni, antara buku yang saya dah tulis hampir 7 tahun dah 7 tahun buku ni, bukan baru buku ni dah 7 tahun saya tulis kan. Dalam ni saya tulis bab tentang mengenai gula dan gout lah. So yang first and foremost, kena berhenti gula dulu kalau nak selesaikan masalah hati berlemak dan juga masalah gout tadi. Itu yang pertama. Dan macam mana kita nak keluarkan balik lemak-lemak yang dah berkumpul dalam hati tu? Kaedah yang ialah kita mula kena menjadikan badan kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, maka lemaklah hati juga akan dipecahkan sebagai sumber tenaga. Itu nama dia. Kita buat puasa IF dan kita makan makanan lemak tinggi, sebab badan kita akan berubah menjadi proses yang dipanggil sebagai ketosis. Itu yang kita nak. So nak selesai hati berlemak, kena ambil lemak, kena buat puasa. Itu dua kaedah kan. Itu konsep dia. Dan lagi satu masalah, gula ni senang cakap dia nak berhenti. Sebab manisnya gula berdasarkan kandungan fruktosa dia tu. Fruktosa tu menyebabkan gula tu manis. Sebab tu buah-buahan tu manis, sebab dia tinggi fruktosa. Buah-buahan yang sangat manis, fruktosa dia sangat tinggi. So bila fruktosa ni tinggi tadi, rasa dia sangat manis,
Bila manis ni lalu di lidah kita, bila lalu saja manis tu dia akan mencetuskan, dia ada direct connection dan saraf dekat lidah ni direct pergi ke otak kita kan. Dan dekat bahagian otak tu, saraf tu akan berakhir di bahagian dipanggil sebagai limbic system kan. Dia akan keluarkan neurotransmitter ni dalam bentuk dopamin Dopamin tu mencetuskan rasa happy. Sebab tu bila makan gula manis kita happy. Tak percaya? Cuba bagi gula pada budak-budak. Bagi gula-gula, bagi coklat, bagi aiskrim. Budak kan happy. Happy budak dia tak sembunyikan emosi dia. Orang tua kalau macam tu tiba pelik lah kalau tiba pelik kan. Tapi itulah maksud dia. Faham tak? Jadi maksud dia, manis tu yang menjadikan orang susah nak berhenti gula. Itu yang nama dia addiction. Dalam ni pun saya ada tulis tentang isu sugar addiction. Maknanya it's a real thing, dan memang ada kajian yang menunjukkan memang gula ni menyebabkan ketagihan. Dan berdasarkan kajian yang ada, ketagihan gula tu sebenarnya lebih kuat daripada ketagihan dadah. Dan sebab dia orang susah nak berhenti. Jadi macam mana nak berhenti? Ialah kita ambil alternatif yang manis tapi tidak memiliki kesan yang bahaya seperti gula. Sebab tu saya menggalakkan pengambilan buah-buahan dalam jumlah yang sederhana, pengambilan madu. Madu mana madu ni? Pengambilan madu dalam jumlah yang sederhana juga. Setakat ambil madu 1 sudu pagi, 1 sudu petang tak ada masalah. Sebab madu ada banyak khasiat dalam dia. Dan pengambilan macam ni. Stevia macam ni. Sebab stevia ni ialah satu, bagi saya memang kurniaan Allah lah. Sebab dia daripada pokok stevia. Saya pun ada tanam kat luar pokok stevia ni. Kan? Daun dia kalau you kunyah manis. Kan? Cuma bila lama belakang tu dia rasa macam pahit sikit. Itu je masalah ni. Jadi itu sebenarnya isu stevia. Dia dipanggil aftertaste. Sebab tu ada orang tak suka rasa dia. Tapi sekarang ni sebab teknologi dah ada dah, dahsyat orang. Dia boleh manipulate rasa stevia tu bila rasa dia manis dah hampir dah dengan gula. Habis sangat. So dah tak ada isu sangat. Macam yang ni saya rasa okey lah rasa dia. Very good lah. Very dan benda ni benda yang menjadikan kebiasaan. You kena biasa minum lah. You mula rasa suka dengan kemanisan stevia. Orang yang tak biasa kena ajar lah. Sebab stevia kelebihan dia, sebab kan dia daripada daun stevia. Daun stevia ni ada 2 bahan dalam dia. Satu dipanggil steviosat, satu dipanggil ribaudiosat. Yang mana kedua-dua tadi, steviosat dan ribaudiosat ialah antioksidan dan bersifat anti keradangan. Itu kelebihan dia. Ingat isu dia tadi apa? Gula berlebihan menyebabkan keradangan, makanan proses menyebabkan keradangan. Jadi kita nak mengawal keradangan. Itulah asas dia. Macam mana kita nak kawal keradangan? Mengelakkan makanan-makanan yang menyebabkan keradangan. Itu makanan proses. Karbohidrat halus. Karbohidrat proses atau dipanggil ultra refined karbohidrat. Kalau orang putih ni banyak istilah-istilah. Saya kita nak translate Melayu ni, saya cakap macam tu lah. Karbohidrat yang sangat halus. Macam tu lah lebih kurang. Sebab dia halus sangat tu. Sebab dulu teknologi tu tak ada. Zaman Nabi dulu, kalau dia buat gandum roti tu, dia gunakan batu. Dia takkan halus macam mesin sekarang. Itu konsep dia. Macam kita dulu lah tumbuk sambal belacan guna lesung, dia takkan halus macam guna blender. Blender ni mesin. Macam tu lah. Bila mesin tu ada, itu yang jadi masalah. Dia jadi halus sangat. Bila halus sangat, dia sangat cepat menjadi gula. Itu yang jadi masalah. Jadi isu dia kat situ yang kita faham. Kita bukan, kadang-kadang ada orang tanya, doktor, gula pasir ni bahaya sebab dia banyak bahan kimia, so kita ambil gula organik. Saya cakap isu dia is not that. Isu gula bukan soal organik atau tak. Dia bukan soal warna pun. Dia soal brown sugar atau white sugar. Warna pun bukan isu. Organik atau tak pun bukan isu. Isu utama dalam gula adalah fruktosa tadi. Bila fruktosa tu dah mula membanjiri hati dan prosesnya berlaku bertahun-tahun. Lama-lama, you dapat insulin resistant. Itu je masalah. Bila dalam masalah insulin, datang penyakit-penyakit lain. Bila orang ada insulin resistant, bukan hanya soal diabetes. Orang ada insulin resistant juga mengalami masalah hipertensi. Tahu tak hipertensi tu apa? Darah tinggi. Sebab tu, orang yang ada darah tinggi sebenarnya dia ada masalah insulin resistant. Orang yang ada masalah insulin resistant, dia mengalami satu keadaan dipanggil sebagai sindrom metabolic syndrome. Apa tanda metabolic syndrome? Nombor 1, tekanan darah tinggi. Nombor 2, dia punya paras glukosa dah mula tinggi. Tapi kadang-kadang dia tak tinggi lagi, tapi dia dah mula tinggi. Itu dipanggil pre-diabetic. Dan yang ketiga, dia ada masalah perut boncit. Sebab
insulin yang tinggi dia akan mula depositkan lemak tu di bahagian perut. Dan yang keempat, dia biasanya paras HDL dia rendah dan triglyceride tinggi dan total kolesterol dia tinggi. Kat situ yang jadi masalah. Dan yang kelima ialah keradangan dia tinggi. Itu yang sebenarnya benda-benda yang kita kena awal. Dan semuanya balik-balik puncanya kepada karbohidrat proses, ultra refined karbohidrat. Contohnya tepung gandum dan gula pasir. Nampak tak? Cuma dalam konteks tepung gandum ada satu lagi isu, iaitu kandungan protein dalam tepung. Protein dalam tepung dah ada protein tau. Nama protein tu ialah gluten. Gluten tu yang menyebabkan tepung gandum ni dia melekat. Sebab tu orang boleh buat roti canai, dia boleh tebal macam ni, cantik macam tak terbarai dia punya tepung tu. Siap boleh baling lagi kan. Roti terbang tak kat muka. Itulah contoh dia. Sebab apa dia boleh buat? Sebab ada gam ni. Gam tu lah gluten. So macam mana nak buang gluten daripada tepung gandum? Tak boleh. Sebab kita tak boleh buang kepala daripada badan kita. So dah dong doktor, saya nak pakai tepung gandum tanpa gluten tu tak? Mana ada tepung gandum tanpa gluten? Macam ada orang yang hidup tanpa kepala. Mana boleh? Tak boleh. It's part of it. It's part of the tepung gandum. Yang ada ialah tepung tanpa gluten, bukan tepung gandum. Tepung tanpa gluten ialah tepung beras, tepung pulut, tepung jagung, tepung kacang. Itu contoh dia. Tepung kacang kuda kan. Itu semua tepung-tepung tanpa gluten. Sebab dia orang ada buat macam dia punya mixture tepung tanpa gluten. Itu dia kata gluten free flour. Sebenarnya banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat menggunakan tepung beras, tepung pulut. Kena explore lah. Sebab tu saya dah buat buku resepi tu. Nanti kita akan print, insyaAllah. Ada rezeki saya akan printkan. Boleh dapat. Dalam tu saya ada sediakan 101 resepi. Macam mana nak masak yang very ikut low carb high fat diet punya konsep. Dan tidak memerlukan kita menggunakan tepung gandum. Sebab isu gluten. Jadi itulah isu dia sebenarnya. Faham tak? So kita kena faham. Issue by issue. Kita bukan soal main label. Labeling bukan cara yang smart lah. Sebab dalam ilmu nutrition ni, dia banyak benda yang grey. Faham tak? Dia bukan black and white. Ni bagus, ni tak bagus. Ni bagus, ni tak bagus. Tak ada istilah. Even gula pun masih ada bagus dia. Masih ada bagus gula ni. Bukan dia tak bagus langsung. Contohnya orang kena hypoglycemia. Orang yang tiba-tiba gula dia gedebuk jatuh. Dia cuma ada masa 5 minit untuk diselamatkan. Dan cara nak menyelamatkan orang hypoglycemia, bagi gula. Dalam kes tu tak apa, bantailah gula. Sebab nak selamatkan nyawa dia. Janganlah cakap, bagi gula. Lah orang tu dah hypo lah. Itu maksud dia. Kan? Lagi satu yang macam orang mengandung, dia bagi minum air gula untuk test dia kan. Itu sama lah tu. Dia nak test you punya respon kepada gula. Itu dia panggil sebagai blood sugar profile ataupun MGTT. Maternal glucose tolerance test. Itu tak apalah, ambil saya sekali dah nak test je. Kalau you positif MGTT, maksud you ada masalah metabolic syndrome, you have insulin resistant. Faham tak? So orang mother, ibu yang mengandung yang mempunyai masalah insulin resistant atau metabolic syndrome, dia akan risiko tinggi mendapat diabetes semasa mengandung atau dipanggil sebagai gestational diabetes. So kalau you are positif MGTT, maksud dia memang you akan dapat diabetes. Cuma masalah ibu mengandung yang mengalami diabetes, risiko tinggi kematian anak dalam perut. Anak tu nak menilang dah cukup bulan ni, dah 8 bulan, nak masuk 9 bulan, tiba-tiba meninggal dalam perut. Sebab apa? Sebab dia mengalami hypo. Sebab ibu dia akan craving untuk makan karbohidrat. Dia bantai makan karbohidrat. Dia masih makan benda yang dia suka makan benda manis. Sebab dia diabetes kan. Dia makan benda manis. Lalu badan ni gemuk kan. Asal ni sebelum mengandung berat tak sampai 50 kilo, 45 kilo. Masa mengandung naik sampai 100 kilo. Ini semua adalah tanda-tanda ada GDM. Itu sebenarnya yang kita kena faham. Itu ada masa kena pandai lah, sebab dia ada ilmu. Jangan kita main lamsam. Macam pistol kan. Pistol ada masa bagus pistol. Bukan sebanyak masa bagus, ada masa tak bagus. You ambil pistol pergi merompak bank, itu jahat. Kalau ambil pistol untuk mempertahankan diri, polis katakan, untuk melawan orang jahat, tak apa lah. Macam itulah gula ke.
tepung ke apa semua ada masa-masa dia bagus. Sebab kalau dalam konteks tepung gandum, bila dia whole grain dan you tak sensitif dengan gluten, bukan semua orang sensitif dengan gluten. Ingat, bukan semua orang sensitif dengan gluten. Ada orang tak sensitif. Kan? Ada lebih 30% orang yang tidak sensitif dengan gluten. Orang ini kalau makan gandum tak ada masalah. Itu isu dia. So itu yang nak kena fahamkan. Bila kita faham dia punya konsep, insya-Allah kita faham kenapa kita kena ambil karbohidrat secara sihat dan apa ilmu dia. First, ilmu tentang karbohidrat sihat kita kena faham ialah glycemic index. Tapi jangan hanya glycemic index saja, you kena faham lagi satu ilmu nama dia gluten content. Ada gluten ke tak? Sebab balik-balik apa isu dia? Kita nak mengelakkan keradangan. Itu konsep dia, faham tak? Itu yang asas, bukan soal aku nak kurang kalori ke. Sebab tu kalori, pemahaman tentang kalori makanan tidak boleh describe tentang keradangan. Dia tidak boleh explain tentang isu glycemic index. Kalori tak boleh explain tentang isu gluten. Sebab tu janganlah asyik nak cerita kalori. Sebab itu macam terlampau basic sangat lah. Itu cuma you tahu ABC. Dia tidak describe macam mana nak membaca. Kalau orang baca ABC, dia betul ini A, ini B. Tapi bila tak B dengan A sebelah, dia tak tahu nak sebut BA bar. Tak tahu. Banyak benda lagi kena belajar. It's so basic. Terlampau basic sangat tentang kalori. Dan jangan jadikan dia hukum. Everything is about kalori. Nak kira kalori. Sedangkan isu-isu lain tentang pemakanan, efek makanan pada metabolism kita, efek makanan pada hormon kita, efek makanan pada keradangan dalam tubuh. Ini semua yang kita kena faham. Faham tak? Dah faham tu lah cerita. Itu yang nak cerita. Tu faham tak? Kan? Mudah aja. Dan kesan gula dari segi masuk addiction tu, kita boleh atasi addiction bila kita bagi satu yang manis, yang tidak memiliki sifat-sifat yang gula. Macam saya sebut tadi tentang stevia tadi, saya sebut tadi pasal stevia tu. Kenapa kena ambil stevia? Sebab kita ingat makanan ialah satu benda yang menggembirakan. Sebab tak? Sebab tu bila orang kahwin pun ada kenduri, orang buat kenduri pun ada makan-makan, tak? Ada parti pun orang makan. Makan is something yang you involve emosi. Makan is something yang melibatkan emosi. You kena happy makan ni. Ada tak orang sedih makan? Orang kalau sedih dia tak nak makan. Kalau sedih selera pun hilang. So sebab tu dalam kita makan sesuatu, nak mengekalkan rasa manis tu penting. Lepas tu kalau kita minum, katalah kita minum kopi kan, dan you tak letak benda yang manis dalam dia, you tak letak stevia, you saya hero, saya nak makan kopi pahit. Setiap kali you ingat kopi, you akan ingat pahit. Pahit tu akan mendatangkan emosi yang tak seronok. Kalau kata you try makan bumca, ataupun you nak makan cukai apple, benda yang masam, atau makan air limau, benda tu kan masam. Kalau you tak letak stevia, bila ulang-ulang repeated benda tu hari-hari you makan, cukai apple tak ada gula, apa air limau tak ada gula, masam, dia akan datang masam, dia datang masam. Dia tak datangkan satu emosi yang seronok. Tapi kalau kita makan air limau, cukai apple, letak stevia, dia rasa sedap manis tu akan create rasa happy. Setiap kali you ingat air limau, you ingat happiness. Itulah emosi. Faham tak? So kita kena jaga emosi kita. Sebab kalau orang yang nak jadi hero tak nak ambil stevia, sebab kononnya saya hero, saya tak perlu manis, saya bagi masa paling lama 3 bulan 4 bulan, you start bosan. You akan mula bosan. Sebab tu kita tak boleh nak, kita walaupun kita tahu air sejuk, air kosong, air mineral tu elok untuk kesihatan, tapi kita hari-hari minum kita bosan. Betul tak? Ada pernah jumpa orang buat parti ke, buat kenduri ke, buat kenduri orang selamat ke, kenduri kahwin ke, bagi air kosong boleh? Tak ada. Semua letak air manis. Tapi masalah ni dia letak gula. Cuba lepas ni buat kenduri letak stevia. Masih manis tapi sihat. Itulah konsep dia. Itu yang kita kena faham. Itu kena faham. Okey. Buku resepi belum siap bang. Kak. Sorry Kak Manisa. Okey. Coming soon. Tapi yang ada sekarang e-book lah. Kalau you nak boleh. E-book ada. Itu konsep. Sebab tu ini ingat Allah jadikan buah-buahan sebagai makanan manis. Tengok. Sebab manis ialah satu nikmat. Disebabkan dia satu nikmat, Allah jadikan buah-buahan tu dalam syurga. Syurga ialah tempat nikmat.
So kalau kita kat dunia ni sombong tak nak makan buah, macam mana nak masuk syurga? Cuba fikir balik. Fikir kan. Awak lah. Sebab tu dalam Quran kita rujuk. Sebab tu bila saya rujuk Quran, saya tengok dekat dunia pun Allah dah cakap pasal buah-buahan. Ya Allah bagi sebagai satu rezeki nikmat di dunia untuk kamu makan. Dan lepas tu Allah sebutlah dalam surah Waqiah bahawa antara nikmat syurga yang Allah kurniakan dalam ayat Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin fi sidrin mahdudin wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatun kathirah. Wa fakihatin kathirah. Maksud dia apa? Ashabul Yamin, golongan kanan. Siapa golongan kanan? Mereka tu diberi nikmat buah bidara tanpa duri, buah pisang yang bersusun-susun, duduk di tempat yang teduh, dalamnya air yang banyak dan buah-buahan yang banyak. Sebab Allah bagi buah-buahan wafakihatun kathirah di dalam syurga sebagai satu nikmat. Sebab dia manis. So manis tu penting. Sebab tu Allah letakkan manis di dalam karbohidrat dalam bentuk fruktosa. Cuma kalau berlebihan itu yang jadi masalah. Sebab tu kalau nak buat jus, kalau boleh buat jus tanpa buang serat ataupun campur buah tu dengan sayur. Contohnya buat apple campur celery. Kita buat jus oren letak brokoli contoh, atau suka hatilah. Jadi ada banyak serat yang kita tambah dalam jus kita tu akan sebenarnya melambatkan penyerapan fruktosa. Jadi kita tak adalah kebanjiran fruktosa dekat hati kita. Itu cerita dia. Jadi kalau faham ilmu ni, tahulah macam mana nak makan. Bukan saya kata tak boleh makan jus langsung. Kalau nak buat jus macam smoothie pun boleh. Smoothie ni gunakan buah campur sayur, letak sikit macam kefir ke, letak macam yogurt ke, boleh lah macam tu, insyaAllah boleh buat. Itu konsep dia kan. Mudah tak? Mudah je. Tapi makanlah buah-buahan dengan sederhana. Jangan cakap tak boleh makan buah. Kadang-kadang kita sedih kan, pergi hospital, hospital klinik, nurse akan cakap, jangan makan pisang, jangan makan kurma, jangan makan anggur. Ni apa punya nasihat ni kan. Jangan makan banyak, ya betul kan? Jangan kata jangan makan. Bila kita kata jangan makan, seolah-olah mengharamkan benda yang Allah halalkan kan. Itu kan macam seolah-olah okey, makan, orang diabetik tak boleh makan pisang, habis tu kau ingat dalam syurga semua orang kena diabetik. Macam tu rasional kau. Itulah rasional yang tak rasional langsung. Faham tak? Itu merapu nama tu kan. Itu sebenarnya dia isu dia banyak berterusan tanpa serat. Jadi kena tahu isu by isu. Glycemic index macam mana kan? Itu konsep. Jangan terus demonizing secara general. Itu yang jadi masalah. Selama ni kita terlampau oversimplification tentang isu pemakanan. Jadi akhirnya masyarakat jadi keliru. Sebab kita hanya pandang pada 3 faktor. Dia cakap makan suruh kalori, makan jangan makan lemak. Lemak kerja sakit jantung, itu kena buat live lain lah. Dan lagi tu dia kata apa? Jangan makan kolesterol. Itu semua benda karut. Jadi hajar. Itu 3 benda yang tak boleh pakai dalam penilaian sama ada makanan tu sihat atau tak. Terutama dalam karbohidrat yang kita nilai. Karbohidrat tu mesti satu asli. Ambil makanan-makanan asli, sebab makanan asli ialah makanan ciptaan Allah, yang mana Allah cakap ini adalah rezeki yang aku bagi pada kamu. Banyak dalam Quran. Nanti satu hari kita boleh baca. Sebenarnya boleh baca dalam buku saya banyak tulis tentang ayat Quran yang mengatakan tentang buah-buahan dan sebagainya. Saya pernah menulis satu artikel saintifik yang saya bentangkan dalam scientific conference di USIM dalam Al-Fursan tentang bagaimana dia panggil the Quranic food and health. Itu sebenarnya ada, tapi artikel dalam English lah kan. Sampai sekarang saya tak translate ke Melayu lah. Okey, itu sebenarnya konsep dia kan. Jadi kalau kita faham konsep, kita tahu macam mana nak makan karbohidrat, kita boleh makan karbohidrat tapi dengan kaedah yang sihat. Itu yang penting. Jadi mudahlah, kita tak adalah kita ada masalah cakap tolak ni, tak nak buat ketogenik kan. Nak tolak langsung karbohidrat, nak buat paleo lah, langsung makan daging dengan buah ni susah lah kan. Ataupun nak jadi carnivore, makan daging macam rimau, tak boleh kan. Manusia, rimau. Dia tak sama kaedah dia kan. Itu konsep dia. Dan lepas tu jangan takut dengan lemak, sebab lemak lah kunci sebenarnya. Maknanya bila kita balancekan antara lemak dan karbohidrat tu akan turun glycemic index. Macam contohnya macam kita masak nasi dengan lemak tadi. Itu konsep. Dalam pemakanan biasa pun, kalau kita makan tak adalah kalau kita keluar kata nasi putih biasa kita makan, tak letak kuah lebih sikit, itu akan memperlambatkan penyerapan glukosa daripada nasi tadi. Sebab dia akan menurunkan glycemic index secara tak langsung. Tak banyak, sikit pun turun juga. Itu konsep dia. So jangan takut makan kuah. Ni ada cakap makan gebus-gebus.
Ni sifat anti lemak ni yang susah. Sebab tu saya nak membetulkan pemahaman tu yang betul. Sebab tu kita buat last sebelum cerita pasal lemak, ini lagi cerita pasal karbohidrat. Kombinasi kedua-dua lemak dan karbohidrat sihat tu sebenarnya sangat-sangat penting untuk kesihatan. Protein memang ada. Sebab kebanyakan makanan lemak memang dah ada protein. So tak nak pening sangat. Memang ada yang kita makan. So senang. Kan? Okey, yang penting faham konsep. Kena ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul. Betul. Kalau ilmu kita tak betul, tu yang susah nak sihat tu. Kesihatan dengan ilmu yang betul, dah ada ilmu dengan amalan yang berterusan. Itu yang saya selalu ulang-ulang kan. Kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya ingat itu saja kan. Live kita cukuplah tu. Jadi faham konsep kan. Ingat saya sudahi sampai sini saja. InsyaAllah semua mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang tengok saya kat sini, jangan lupa subscribe juga saya punya YouTube. InsyaAllah saya setiap hari post video-video pendek. Dulu saya post yang panjang orang bising, 10 minit pun bising. Dah lah aku letak 3 minit, 1 minit, 2 minit. Nak memudahkan banyak kita tengok banyak. Saya rasa saya lah doktor yang paling banyak video di YouTube dan boleh tengok. Sebab hari-hari kadang-kadang saya upload sampai 2-3 video. So jangan lupa support saya insyaAllah kat situ kan. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas support, atas sokongan. InsyaAllah kita sama-sama menambah ilmu. Saya rasa saya masih lagi perlu belajar kan. Banyak lagi benda yang saya nak belajar. InsyaAllah kalau dah PKP dah habis apa, kita akan terus, saya akan terus dan saya akan pergi ke conference. Sebab pembelajaran ni tak pernah habis kan. Apa yang saya tahu setakat ni, saya ajarlah apa yang saya tahu. Tapi saya rasa banyak lagi benda yang saya kena belajar. Kita semua adalah pelajar-pelajar kan. InsyaAllah saya sudahi dengan nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Okey.